اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 18, petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fa'ulima anna al-isti'mala la yathbutu illa ma'a qillatil ma'i, ay wa ba'da faslihi anil mahallil musta'mili, walau hukman ka'an jawaza man kibal mutawaddi'i aw rukbatahu, wa in ada limahallihi aw intaqala min yadin li ukhra, maka dapat diketahui bahawa kemustakmalan air itu hanya pada air yang sedikit. Maka dapat diketahui bahawa kemustakmalan air itu hanya pada air yang sedikit. Diketahui bahawa air mustakmal ni apabila air tu sedikit. Kalau air tu banyak, tak akan jadi mustakmal. Sedikit tidak sampai 2 kolah, banyak sampai 2 kolah. Jadi diketahui bahawa air dihukumkan mustakmal jikalau air tu sedikit yang kita gunakan untuk mengangkat hadas. Dia kata di sini diketahui tu ambil mana? Sebab dalam kitab kita terdahulu, hak muka surat 18 terdahulu, ghairu musta'malin fi fardi taharatin min raf'i hadasin wa izalati najsin qalilan. Ada air mutlak adalah air yang belum lagi digunakan untuk mengangkat hadas, air yang belum digunakan untuk menyucikan najis. Kalau air tu sudah digunakan untuk mengangkat hadas, maka air tu akan jadi mustakmal. Air yang telah digunakan untuk menyucikan najis, air tu akan jadi mustakmal. Air mana yang digunakan untuk mengangkat hadas jadi mustakmal, yang digunakan untuk menyucikan najis jadi mustakmal, ni qalilan. Hal keadaan air yang digunakan tadi tu sedikit, yakni tak sampai 2 kolah. Faham sini maknanya air hok jadi mustakmal ni air tak sampai 2 kolah. Makna kalau air tu banyak sampai 2 kolah, tak akan jadi mustakmal. Jadi dia ketahui daripada mana? Daripada kitab ni katalah qalilan, sikit. Air tu sampai 2 kolah. Tiba-tiba air tu digunakan untuk mengangkat hadas, maka air tu menjadi mustakmal. Air tu sedikit, air tu digunakan untuk menyucikan najis, air tu jadi mustakmal. Air sedikit ni dia digunakan untuk menyucikan najis, air tu menjadi mustakmal. Maknanya kalau air tu banyak yang digunakan untuk mengangkat hadas, maklumlah macam air dalam kolam tu lah. Kita ambil semayang tu kan,
Bahkan air yang banyak tu kalau digunakan untuk menyucikan najis pun tak akan jadi mustakmal. Jadi maknanya faham daripada kitab ni kata air yang digunakan untuk mengangkat hadas, yang digunakan untuk menyucikan najis, air dalam keadaan qalilan. Surat 18 kita terdahulu, air itu sedikit. Diketahui daripada kata sedikit itu maknanya air mustakmal ni tidak akan berlaku melainkan jikalau air itu sedikit. Kalau banyak tidak akan jadi mustakmal. Bersalahan dengan air najis. Air najis lain. Air najis ni walaupun sampai 2 kolok, walaupun apa? Melaut sekalipun banyak, melaut sekalipun banyak, tiba-tiba berubah sifatnya kerana zat najis. Contohnya air tu ijma' ulama dihukumkan najis walaupun air tu banyak mana sekalipun. Air najis lain. Air mustakmal tidak akan berlaku mustakmal melainkan air sedikit. Banyak tidak akan jadi mustakmal. Air najis kalau tak sampai 2 kolok, jatuh tak cicak sutir, berubah ke tak berubah ke, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kitanya air tu hukum najis. Walaupun kebanyakan ulama termasuk pandangan Imam Nawawi sendiri, walaupun air tu tidak sampai 2 kolok, apabila jatuh najis tahi cicak sutir itu buat contoh, tiba-tiba air tu tidak berubah, air tu tidak akan dihukumkan najis. Itu kebanyakan mazhab lain termasuk pandangan Imam Nawawi. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau air tidak sampai 2 kolok, jatuh najis ke dalamnya, tidak kira berubah ke tak berubah, tak qaid. Najis semata-mata. Hak 2 kolok barulah jatuh najis. Air 2 kolok banyak, berubah ke tak? Berubah sifat. Bau jadi lain, rasa jadi lain, warna jadi tak sama dah, berubah. Salah satu daripada sifat tadi. Bau ke, rasa ke, warna ke, tapi berubah tak banyak mana. Berubah sikit je, sedikit sekalipun. Berubah air tadi walaupun 2 kolok, walaupun melaut sekalipun, ijma' ulama menghukumkan najis. Air najis dia tak kait dengan 2 kolok. Tapi kalau sampai 2 kolok, jatuh najis, waktu tetap najis walaupun tidak berubah. Hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal je. Kalau sampai 2 kolok, tak akan jadi mustakmal. Ada. Air mustakmal ni sendiri pun khilaf ulama. Mazhab Maliki ke, qaul qadim dalam mazhab Syafi'i kitanya, air mustakmal sendiri tahirun mutahhirun. Itu pandangan mazhab Maliki. Pandangan Imam Syafi'i sendiri qaul qadim. Qaul qadim Imam Syafi'i fatwa di Iraq, pandangan yang terdahulu. Kemudian Imam Syafi'i daripada Iraq berpindah berhijrah ke Mesir. Hak Imam Syafi'i fatwa di Mesir dipanggil qaul jadid, pandangan yang baru, pandangan yang kemudian lah. Yang mana kebanyakannya yang muktamad adalah qaul jadid, melainkan beberapa belas masalah yang muktamadnya adalah qaul qadim. Jadi termasuk pandangan Imam Syafi'i sendiri qaul qadim, air mustakmal tahirun mutahhirun, suci lagi menyucikan, masih lagi boleh ambil sembahyang. Itu pandangan Imam Syafi'i qaul qadim. Pandangan tu sama dengan pandangan mazhab Maliki. Kemudian berkhilaf pula air mustakmal tu air yang mana. Setengah pandangan air mustakmal hanya air yang lekat di anggota wuduk saja. Hak dalam bekas tak ada kena mengena. Waktu kita air mustakmal ni jangan kita ketat sangat. Tapi pandangan muktamad pun tak semudah tu jadi mustakmal. Kita ni mustakmal belaka. Bukan mengangkat hadas pun mustakmal juga. Tu jeng tu. Tu jauh lagi. Celup jari sebatang pun mustakmal. Nak keruhkan air untuk menyucikan najis mughallazah,
dengan air tanah kan, kena keruh kan. Jangan dia kata jangan kita tanah tu, jangan kita apa, kucar tu kita perlu ni buku cakap dia ni nah, kita kucar ada kucar apa apa kacau tu hak jenis orang Samsing kacau orang kacau dia kata jangan tunggu tangan. Lepas tu kacau dengan apa? Dengan kayu dia kata. Kalau kacau dengan tangan mustakmal. Allah. Amu yang ambil mana dah tahulah. Dulu selepas selesai guna timba, kadang-kadang air masih lagi ada dalam timba, tali timba dia akan bubuh di dalam. Sebab kalau tali timba bubuh di luar, tali timba akan mudah jadi kotor, bubuh dalam. Bersekali dengan air. Air itu sudah tidak boleh digunakan lagi sebab air itu sudah jadi mustakmal kerana sudah bersekali dengan tali timba. Allah. Itu berat tu. Itu tak kena mustakmal tu. Air mustakmal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas sahaja. Masuk jari sebatang bukan mengangkat hadas. Kita masuk tangan untuk keruhkan air tanah, untuk menyucikan air jemuralazah, bukan mengangkat hadas. Bubuh tali timba dalam tu bukan mengangkat hadas. Waktu saya selalu cerita orang TV aja, dia mak dia sipang air untuk berwudu, anak dia pergi buat atromeng dalam tu. Buat atromeng, dia mandi atromeng dalam air satu beldi yang mak dia simpan untuk berwudu. Dia kata punah dah hai. Anak dia hidup mandi atromeng lah beldi tu. Mustakmal air tu. Atromeng mandi wajib. Tak pun ada mustakmalnya. Tengok. Tu ajaran TV tu. Air mustakmal pun dah kenal. Kemudian air mustakmal, air suci. Tahirun ghairu mutahhirin. Suci yang tidak menyucikan. Air itu molek, suci. Kalau air itu suci molek, cuma tidak boleh digunakan untuk berwudu sahaja. Tidak boleh digunakan untuk menyucikan najis sahaja. Air itu tak ada apa-apa suci. Maka air mustakmal yang suci, yang hanya tidak menyucikan ni, kalau dia bertitik mengercik dalam air yang sedikit, tak rosak air tu. Takkan rosak air tu. Mana bertitik mengercik, berapa titik dalam air yang sedikit tadi, air mustakmal sungguh lah ni. Tidak rosak air tu. Sebab air mustakmal air suci. Dia berbeza dengan air najis. Air najis itu dia zat dia tu najis dah. Diri air tu najis tu lain. Ni diri air mustakmal adalah tahirun, suci, tapi tidak menyucikan. Atau pandangan kaul jadid bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Masa mula-mula mengajar dulu kecoh. Air mustakmal pun kecoh. Masa mula-mula mengajar dulu, orang bakang mula-mula mengajar dulu. Orang iktiraf, orang persoal. Kadang-kadang persoal kot depan, kadang-kadang duk bunyi kot belakang. Masa mula-mula dulu, kadang-kadang kot depan boleh soal, kadang-kadang dia duk bisik-bisik kot belakang. Pelik kata mengajar. Air mustakmal pun jadi huru-hara. Payah nak terima. Pelik dia kata. Tapi masa tu nasib baiklah kita ada. Masa saya ingat saya baca air mustakmal tu, kitab Wisyahul Afrah. Ada kitab tu terang. Air digunakan untuk mengangkat hadas. Berarti kalau air tu digunakan untuk taharah yang sunat, air kekal mutlak. Mana taharah yang sunat? Mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat pagi raya. Itu taharah sunat. Itu bukan mengangkat hadas. Maka air yang digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya, air tu kekal mutlak. Makna kalau kita berdiri dalam besen, kita takunkan air tu tertakun kita ni dalam besen dalam tu, air tu boleh digunakan untuk berwudu, tapi tak ada suruh buat gitu. Jangan salah faham pula. Maknanya kalau kita nak mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya,
Kolah rumah kita tu kecil je, tak sampai sukatan 2 kolah. Kita malah nak cedak, kita pun masuk duduk dalam tu. Buat apa tu? Mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat pagi raya. Air tu jadi macam mana? Kekal mutlak, tak ada apa-apa pun. Sebab bukan mandi wajib. Mandi wajib janganlah. Kalau air tu sedikit, tak sampai 2 kolah. Oh tu pun mana bulak dah mata-mata ni. Payah nak ajar. Sebab apa? Dia ada ilmu dah. Ilmu faham dia tu. Jadi air mustakmal ni air suci. Tu dia sudah takut lah. Bertitik mengercik tidak ada masalah. Ni sampai ke kalau dulu diselamkan timba dalam telaga, sebelum dia nak timbakan air tu untuk berwuduk. Pak tadi tu mandi. Selesai mandi nak berwuduk, dia selamkan timba dalam telaga. Sebelum dia timba air tu, dia katok dulu tali timba. Takut ada air bertitik ikut tali timba. Kemudian tubuh dia ni dia dikeringkan. Takut bertitik air pada masa ditimbakan air. Kemudian ditimbakan airnya macam mana? Gini, tarik kok jauh. Tu memang cari nyakit lelaki tu. Cari nyakit lelaki. Nyusah ke diri. Mandi pun bukan mandi wajib tadi. Mandi kan dia nak solat je. Kita nak solat, kita mandilah panas-panas. Atau kan nak solat gitu mandi. Air yang dimandi tadi itu bukan ada di tubuh dia. Air dimandi kalau dia dalam beseng, air itu kekal mutlak je. Kalau dia mandi wajib sekalipun, air kali yang pertama saja yang mengangkat hadas besar. Air tu saja yang jadi mustakmal. Kemudian dia mandi, sudah tidak ada air mustakmal dah. Sebab air itu sudah berulang-ulang kali bukan air mengangkat hadas. Kalau mandi wajib sekalipun, dia mandi wajib setimba 2 timba tu, air kali yang pertama sahaja yang mengangkat hadas besar, air tu saja jadi mustakmal. Dan mandi wajib bukan air kali yang pertama, belah kali air, puluh kali air, jadi makruh dahnya kerana berlebihan guna air. Hak tu takkan jadi mustakmal. Faham tu? Jadi air mustakmal ni tidak akan berlaku melainkan air tu sedikit. Satu, dalam hak Arab ni air wa ba'da faslihi dah. Dia terjemah setelah terpisah daripada tempat kegunaannya. Terjemahan dia payah sikit tu. Dia sekarang ni air mustakmal tidak akan berlaku melainkan air sedikit. Satu syarat nak jadi air mustakmal. Satu syaratnya air sedikit. Kemudian air wa ba'da faslihi anil mahallil mustakmil. Satu lagi di antara syarat dia laginya, selepas berpisah air daripada tempat yang digunakan untuk mengangkat hadas. Faham tak? Maknanya selagi air tu berada di muka kita, air tu kekal mutlak. Selagi air tu masih lagi berada di muka kita. Kalau air tu sudah bertitik keluar, itu jadi mustakmal. Tapi kalau air tu belum lagi berpisah, air tu kekal mutlak. Itu je lah. Jadi hak mustakmal ni hak sudah terpisah daripada tempat yang kita gunakan untuk mengangkat hadas. Jadi air mustakmal, yang pertama air sedikit. Yang kedua, air mustakmal ni air yang sudah terpisah dari tempat kegunaannya. Tempat yang digunakan untuk mengangkat hadas. Maknanya selagi air tu berada di muka, dalam keadaan kita duduk ratakan sapu tu, kita duduk kata air tu ada muka ni masih lagi dikekal mutlak. Berpisah daripada muka kita, bertitik ke lain, tu baru air tu jadi mustakmal. Sebab itulah apabila kita duduk gosok muka kita,
Bila kita pisah je tangan kita daripada muka kita, di muka ada air, di tangan ada air, mustakmal dah, tidak boleh kembali balik. Sebab sudah terpisah daripada tempat anggota yang digunakan untuk mengangkat hadas. Bila kita sudah keluar tangan kita daripada muka, contoh tempat yang digunakan untuk mengangkat hadas, kita sudah tidak boleh kembali balik dengan air yang sama. Dia berbeza dengan tayamum. Dia tayamum ni dalam mazhab Syafi'i kita yang muktamad, dia debu tayamum pun ada juga hukum mustakmal. Itu pandangan yang muktamad lah. Walaupun setengah pandangan dalam mazhab Syafi'i kitanya, debu tayamum tidak akan dihukumkan mustakmal, sebab tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum hanya mengharuskan solat. Bila tayamum tidak mengangkat hadas, tayamum hanya mengharuskan solat, maka pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, debu tayamum tidak ada hukum mustakmal. Tapi pandangan muktamad, debu tayamum pun dihukumkan mustakmal apabila kita gunakan untuk bertayamum. Mana hak mustakmalnya hak ada di muka kita itulah. Berbezalah dengan debu tayamum. Kita dia sapu debu di muka. Disunatkan sebelum puas kita sapu, jangan kita alihkan tangan daripada muka. Sunat saja. Kalau kita buat keluar tangan daripada muka, lepas tu berasa tak puas lagi sapu ni, dimasukkan kembali, tidak jadi mustakmal. Kalau hak debu tayamum, dia berbeza dengan air wudu. Debu tayamum ni dia berbeza sedikit lah. Keluar tangan kita daripada muka, kita rasa nak masuk balik, kita masuk balik. Debu tu tidak akan jadi mustakmal. Jadi hak ni pandangan muktamad, hak ada debu mustakmal. Tapi debu mustakmal, debu yang kita sapu di muka. Adapun setakat kita pergi tepuk tangan kita dalam debu, ni sekarang ni debu ni kadang-kadang dia dalam macam bekas bedok gitu. Kadang-kadang di dalam paket, dalam paket debu tu. Debu sekarang orang beli debu HPA apa semua tu, debu daripada tanah liat. Maka bubuh dalam satu bekas yang terpewek plastik tu kan, hop besar sikit, yang kita muat tangan kita masuk ke dalam, kita tepuk tempat yang sama, tempat itu tidak akan jadi mustakmal. Yang jadi mustakmal ni kita ambil muka, kita pergi gomor dalam bekas tu. Itu boleh jadi mustakmal. Kalau hanya kita tepuk saja untuk kita sapu muka, kita tepuk saja untuk sapu tangan, tidak akan jadi mustakmal. Ada orang tua-tua ni, dia nak bertayamum, dia tabur atas wak kabur. Ni ada luar dia tepuk. Sebab apa? Di satu tempat, ini satu tempat. Dia kata susah, dia kata. Sebab apa sok kabur ni kalau kena ke kipas angin, dia terbang sok kabur dengan debu-debu. Susah, dia kata. Sebab orang ajar dia gitu. Dia kena tabur luar-luar. Sebab jangan kita tepuk tangan kita di tempat yang sama, jadi mustakmal. Tidak. Lepas ajar gitu, Allah mudahnya tu tadi cari penyakit belaka ni, cari payah belaka. Cari bekas agak luas sikit, kita boleh masuk tangan, apa masalahnya? Jadi kalau tayamum, kalau kita buat keluar, kita masuk balik, tak ada masalah lah. Sebab kita nak sapu debu tayamum ni pun, dia kena sapu molek. Dia bukan macam air ni dia boleh rata tanpa kita tak gosok pun air boleh rata. Debu tayamum lain. Sebab tu dalam kitab dia suruh kita beringat masa tu sapu debu tu, ni bawah hidung ni kena jaga ni dalam kitab. Ni depan ropong hidung, tempat misal ni. Misal ni ropong hidung ni anggota muka ni. Kena ropong hidung. Bukan dalam hidung tu, kat luar ni. Ini anggota muka. Jadi kalau air wudu dia boleh sampai tanpa kita gosok. Tapi kalau debu tak sampai. Sebab tu dia kena jaga ni. Dan kita jaga ni.
Kemudian kalau janggut kita panjang, kita wajib kena sapu kat luar janggut sekali kalau janggut kita panjang. Tidak ada selati. Cuma sapu dah sapu muka ni kan. Janggut ni muka juga, janggut pas ke bawah. Kita wajib kena sapu kat luar sekali. Ajo sapu muka, tepuk debu. Dia ajo gitu. Dah TV. Oh, kata ajo tepuk budak sejuk kata tu. Tu budak sejuk malam-malam tu. Sekali tengok kejut banyak kata dah. Ni ada tepuk. Dia aja tepuk gini. Ada satu rakam masa tengok ditepuk debu ditepuk, buat gini. Dia kata tak perlu kata, bukan air dia kata nak kata. Tepuk situ. Itu bukan sapu muka, itu sapu batang hidung. Sapu muka. Maknanya nisbah dengan kita sapu tu ratalah. Tapi dia tak akan serata air. Nak rata debu ni tak boleh tepuk. Dia kena cekak. Ambil cekak, bolong. Tu baru kata sungguh makro buat gitu. Bukan kalau kita tepuk 12 tangan tebal. Disunatkan kita nipiskan. Kita pelaga tangan kita bagi nipiskan. Ni ada aja pelaga gini. Pelaga gini licing lah debu tangan tak ada dah. Dalam kitab kata pelaga 12 tangan, ni pelaga tepi, bukan pelaga gini. Dah kitab tak royak, awak kena belajar. Bukan membaca sendiri. Bila debu tebal, dah kitab kata kita lagakan dua tangan ni bukan laga gini. Laga gini biar ni, debu ni nipis sikit. Sebab kalau debu ni tebal hukumnya makruh. Memang tak akan serata air. Tapi pada masa tersapu tu kira rata cukup lah. Ni buat tepuk. Ni ada sapu batang hidung, macam-macam jenis. Sapu muka. Maka dia antara dalam kitab, dia suruh kita amati ni bawah hidung, ropong hidung, janggut. Kalau janggut kita pas ke bawah, masa kita sapu muka ni, kena dah janggut ni, tak kenalah dia ke bawah. Maka wajib kita sapu kat luar sekali. Wajib, bukan sunat. Wajib. Sebab janggut adalah muka. Masa kita sapu muka, dia kena janggut pas ke bawah, debu tak kena lah. Sebab debu janggut duduk bawah, sapu kat luar sekali. Wajib. Cuma pada masa sapu tu, selagi tidak puas hati, jangan kita keluarkan tangan. Tapi kalau keluarkan tangan, kita boleh masuk kembali kalau masalah debu tayamum. Wuduk tak boleh. Dan keluar sudah tidak boleh masuk kembali. Sebab sudah berpisah. Cuma dalam masalah ambil wuduk ni, kita memanglah disunatkan kita mengsedikitkan air. Israf tu hukumnya makruh, berlebihan. Tetapi kita kena amati molek. Jangan sedikit tu terlampau sedikit. Kalau kita kata kita nak tadah sebelah tangan untuk air, tadah molek. Sebab kalau air tu hanya sebelah tangan, kalau dua belah ni dia jadi banyak sikit. Air dua belah banyak, kita basuh muka tu kira basuh sungguh lah. Tapi kalau kita hanya tadah sebelah tangan, kena pastikan air tu penuh. Jangan sikit-sikit. Sebab kalau air sedikit, kita basuh muka, sebelah atas saja basuh, turun ke bawah sudah tidak ada air, sudah tidak namakan membasuh. Itu jadi sapu. Kita kena ingat, basuh lain, sapu lain. Muka sekaliang ni wajib basuh. Tangan sekaliang ni wajib basuh. Bila basuh, wajib kena jaril ma' alal udwi. Berlari air, jaril ma' alal udwil maksul, berlari air atas anggota yang dibasuh. Makna muka sepenuhnya ada zat air pada masa kita sapu tu. Tangan ni ada zat air sampai ke siku. Kalau air terlampau sedikit, nak tunjuk terlampau sedikit air sampai peringkat airnya tidak ada, sampai peringkat kemudian masa di belah atas muka ni air ada lagi lah, dipanggil basuh. Sampai ke bawah ni air sudah tidak ada, tapi tangan kita masih lagi basah.
itu tidak namakan membasuh, itu sudah jadi sapu. Kita pun ambil air sedikit sahaja, kita tak ada tangan, kita pun ni, kita tangan kita air sedikit saja, tangan kita buat seumpama ni. Kadang-kadang sebelah sini saja ada air, kita masuk sebelah belakang sudah jadi sapu. Kena cermat. Memanglah kita nak guna air yang sedikit, sunnah seumpama tu, tapi kena ingat, pastikan sekalian anggota basuh, muka, tangan, kaki adalah basuh. Jariul ma' ala udhul mafsul, berlari air atas anggota yang dibasuh. Bila nak kata berlari air, maknanya ada zat air. Bukan hanya tangan basah tanpa ada air yang bertitik, maknanya dia panggil sapu, bukan basuh. Dia berlari air atas anggota wuduk yang basuh, muka, tangan, kaki. Yang sapunya adalah kepala, maknanya ada air yang bertitik, dengan makna ada zat air, ada dia punya air tu. Kalau air terlampau sedikit, di permulaan saja ada air, di kemudian hanya tangan basah sahaja, maka anggota wuduk tu pun hanya sapu saja, bukan dinamakan membasuh. Tidak memada. Memang kita disunatkan mensedikitkan guna air. Berwuduknya secupak, mandi wajibnya segantang. Mandi wajib segantang, berwuduknya secupak. Kita berwuduknya bergantang-gantang. Mandi wajibnya bergeleng-geleng apa? Selagi tak pucat, tak putih mandi wajib. Tapi walaupun nak mensedikitkan air, pastikan cukup syarat berwuduk. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Anggota yang sapu hanya satu saja, iaitu kepala. Kepala tak apa, baik itu memang anggota sapu. Bukan kalau kepala kita ambil air, air ada, kita ambil air, kita pun bubuh atas kepala. Memang dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i kita menghukumkan harus, tapi ada pandangan ulama menghukumkan makruh, dan ada pandangan ulama menghukumkan tidak sah. Sebab itu bukan dinamakan sapu kepala, itu sudah dinama basuh kepala. Hak Quran perintahnya wamsahu biruusikum, sapu kepala, bukan basuh. Basuh adalah faghsilu wujuhakum, muka baru basuh, tangan baru basuh, kaki baru basuh. Kepala Tuhan kata wamsahu biruusikum, sapu kepala. Kita ambil air, kita pun bubuh atas kepala. Itu sapu ke basuh? Basuh sebab ada air yang mengalir, ada air yang bertitik. Kepala barulah kita basahkan tangan, kita pun sapu. Itu baru betul. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kepala anggota sapu tiba-tiba kita basuh, hukumnya harus. Makruh pun tidak. Walaupun ada pandangan yang mengatakan makruh, bukan ada pandangan ulama menghukumkan tidak sah. Sebab Quran perintah sapu, kita pergi basuh. Jadi pastikan ada zat air atas anggota yang dibasuh tu. Kemudian air tadi berpisah dari tempat yang digunakan tu, berpisah daripada muka, tangan, kaki, air tu dihukumkan mustakmal. Selagi air tu masih lagi berada di anggota wudu, air tu masih lagi dihukumkan air mutlak. Dia bila bercerai baru dihukum air itu mustakmal. Sebab itulah kalau orang menyelam di dalam air yang sedikit saja, tak sampai 2 kolok, dia selam sekalian anggota wuduk, mana keempat-empat anggota wuduk terselam, dia pun niat mengangkat hadas kecil, maka selama hidup dalam tu air itu masih kekal mutlak. Dan terangkat hadas kecil, hak tertiknya secara secara automatik kan. Dia bangun terangkat ada kecil. Bahkan kalau dia nak mandi wajib sekalipun, dia selam sekalian tubuh dia, dia niat maka ada besar, dia
Air sedikit, tapi dia masih lagi air masih lagi belum berpisah, tidak dihukumkan mustakmal. Dia keluar dari tempat tu, barulah dihukumkan air itu mustakmal. Tapi dia selam sekalian lah. Kalau untuk mengangkat hadas kecil, dia terselam sekalian anggota wuduk, muka, kepala, tangan dan kaki. Dia pun niat saja aku ambil semayang, maka terangkat hadas kecil. Sebab apa? Sebab airnya belum lagi berpisah daripada anggota wuduk. Air itu masih lagi tidak dihukumkan mustakmal. Terpisah daripada anggota yang kita gunakan untuk berwuduk ataupun anggota tubuh untuk mengangkat hadas besar, terpisah tu baru dihukumkan mustakmal. Tapi pada masa dia menyelam, sekalian tubuh dia tenggelam, dia pun niat mengangkat hadas besar, air lagi belum lagi berpisah, maka air tidak dihukumkan mustakmal. Dia keluar saja, berpisah dah air daripada anggota tubuh dia untuk mengangkat hadas besar, barulah air tu dihukumkan mustakmal. Walaupun dia menyelam tu ini dalam bekas air yang tak sampai 2 kolok sekalipun, walaupun hanya secara hukum, walaupun hanya secara hukum, seperti air basuhan yang melewati punduk ni, bahu orang berwudu atau lututnya, walaupun kembali pada tempatnya semula, atau air yang berpindah dari tangan satu kepada yang lain. Hal ni dia panggil terpisah dah, walaupun terpisah tu pada hukum. Contohlah, dia basuh tangan, air sudah sampai ke bahu, besar dah tu. Mana dia kembali balik tak boleh dah mustakmal, sebab sudah terpisah. Sebab dia anggota wuduk hanya setakat siku, dia melampau ke atas dah, pada hukumnya sudah berpisah. Walaupun kita masih lagi wuduk ni, wuduk sunat ni, kita basuh lebih kan wuduk sunat. Dia bila sudah berpisah daripada anggota wuduk yang sebenar. Mana anggota wuduk yang sebenar? Sampai siku je. Dia sudah naik ke atas ni, maknanya dia sudah terpisah. Pada hukumnya sudah terpisah. Walaupun dia basuh sampai ke atas tu, masih lagi wuduk sunat kan, kita sunat basuh lebih kan. Dia sudah tidak boleh kembali balik sebab sudah jadi mustakmal. Untuk kembali balik ke tempat tu, untuk atas ni tidak ada masalah. Ini bukan mengangkat hadas kecil, ini bukan anggota wajib, ini bukan mengangkat hadas kecil, ini tidak ada mustakmal. Sama juga dia kata atau lutut, maknanya dia basuh kaki naik ke atas lebih daripada kawasan kaki, itu sudah keluar daripada tempat yang digunakan untuk mengangkat hadas, air itu menjadi mustakmal. Satu laginya, atau air yang berpindah dari tangan satu kepada yang lain, walaupun kedua belah tangan ni kira satu anggota, tetapi apabila dia basuh sini, dia pindah ke sebelah sini, kira sudah berpisah pada hukum, itu jadi mustakmal. Walaupun setengah pandangan berpindah daripada tangan kanan, contohnya kepada tangan kiri, dia panggil belum lagi berpisah. Sebab apa? Sebab tangan kanan, tangan kiri dihukumkan satu anggota, masih lagi anggota yang sama, air tidak akan jadi mustakmal. Itu pandangan muktamad. Habis di sini tidak ni. Sekarang ni kita basuh tangan ni, air masih lagi ada, kita pun nak pindah ke tangan satu lagi, tak boleh. Sebab dia macam anggota lain. Ni tangan lain, ni tangan lain. Tapi setengah pandangan, dua belah tangan sama macam satu anggota. Daripada tangan kanan berpindah ke tangan kiri, masih lagi belum dipanggil terpisah air daripada anggota yang digunakan untuk mengangkat hadas. Ni cerita belakang ni kita tak ada lah, airnya banyak tu berapa air. Ini air maknanya kalau kita kata kita ambil dua belah tangan, kita pun masuk ke tangan kanan, banyak lagi air ni, kita pindah ke tangan kiri, masih lagi ada air. Di sini tak boleh dah. Sebab apa? Dia kata sudah bercerai daripada tempat yang digunakan untuk mengangkat hadas, tangan kanan, tak boleh. Ada pun setengah pandangan, tangan kanan
tangan kiri adalah satu anggota. Berpindah ke tangan kiri sekalipun, masih lagi ada air, air itu masih lagi dihukumkan mutlak. Walaupun sudah berpindah daripada tangan kanan kepada tangan kiri, yang masih lagi ada air, air itu mutlak, masih lagi boleh digunakan untuk membasuh tangan kiri jikalau masih lagi ada zat air. Air ni kena ada, tu kena faham tu. Sebab timbul nak gunakan air yang sedikit tetapi terlampau sedikit. Ingat baik, terlampau sedikit, permulaannya ada air, di penghujung anggota wuduk tu tidak ada air. Contoh kita nak basuh kaki kan, kita nak basuh kaki, air sedikit saja, kena jagalah. Jangan kita sampai ke di sebelah kaki atas ada air, sampai ke ni tumi airnya sudah tidak ada, tapi memanglah tangan basah, tapi ada air yang mengalir ke tidak, ada berlari air ataupun tidak, bertitik air ataupun tidak, maka tidak dinamakan membasuh, itu dinamakan menyapu. Menyapu hanya kepala saja, menyapu tangan basah, tidak ada air yang mengalir, tidak ada air yang bertitik, ni dipanggil sapu kepala. Ni hak sunnah, hak Quran suruh seumpama tu. Ada pemuka tangan kaki adalah membasuh, mesti kena ada air. Sedikit memang dituntut, tapi kena jaga-jaga. Kalau kita menggunakan dua belah tangan tu banyaklah, belah tangan ni untuk basuh muka tu banyaklah dua belah tangan. Kalau kita hanya tak ada satu tangan, pastikan air tu banyak. Tambah belah atas je basuh, turun ke dagu jadi sapu. Walau kita wajib basuh, nak pastikan ada air. Air yang keluar tu bertitik-bertitik tu dipanggil air mustakmal. Masa duduk dalam muka lagi ni kita duduk gosok-gosok, air tu kekal mutlak. Kita keluar tangan, sudah tidak boleh kembali, sebab sudah terpisah daripada tempat yang digunakan untuk mengangkat hadas. Ni sikit je, jadi masalah sama. Na'am la yadurru fil muhdith infisalul ma' minal kaffi ila sa'i wala fil junubi infisaluhu minar ra'si ila nahwi sadri mimma yaghlibu fihi taqazuf. Memang benar, jadi begitu. Na'am, yakni bahkan la yadurru, tidak apa-apa bagi penanggung hadas kecil, air yang berpindah dari tapak tangan kepada hasta lengan ni. Dia tapak tu bau ni dipindah sikit-sikit, tidak ada masalah. Dan bagi orang junub, kepindahan daripada kepala ke anggota badan yang lain yang dapat dititis air daripada kepala itu seperti pada dada. Sekarang contohlah, kita mandi wajib, lebih terang nyata hak mandi wajib lah. Tangan kitanya air daripada, ini bukan siram ni sebenarnya. Ni barulah mandi wajib itu segantang. Kita pelik, segantang macam mana? Kita duk siram-siram tu, air banyak keluar. Jadi dia air ambil sedikit dia atas kepala, tiba-tiba daripada muka ni dia turun ke dada dia, sudah berpisah daripada, dia tak buat gini ni. Kalau buat gini ni macam tidak terpisah, tapi pada masa dia basuh kepala muka, dia pun turun dada, terpisah tu daripada muka ke dada. Sebab kalau tak mau terpisah ni dia kena main gini kan. Terpisah seumpama tu tidak mudarat, atau tak ada masalah. Kalau tak mau terpisah daripada muka ke dada, dia kena duduk luruk tekak barulah tidak terpisah. Tiba-tiba dia basuh kepala, tiba-tiba turun dada, daripada muka ke dada bukan sudah terpisah tu. Itu tidak mudarat, itu tak apa. Hak jenis macam anggota yang agak cerah gitu, dan muka ke dada ni dia tak sambung, terpisah seumpama tu, air ada di tangan ni masih lagi hukum mutlak, tak hukum mustakmal. Walaupun nampak macam terpisah, tapi itu tidak mudarat, air kekal mutlak. Tak nampak gambaran belaka. Sebab apa? Sebab kita mandi bawah air hujan, beru, tak nampak gambaran tu. Cerita mandi segantang ni, kita kata mandi bekok daki. Sebab apa? Sebab kita iklim tempat kita ni berpeluh berdaki. Iklim negara Arab tu berpeluh tidak berdaki, maka tak ada bekok daki.
Kita mandi segantang ni bekok daki lah jawapan dia. Dia boleh nak mandi segantang boleh. Permulaannya kita mandi wajib, disunatkan kita bersih sekalian kotoran ada di tubuh kita. Dengan bahu kita mandi, kita bersabung, daki-daki semua hilang belaka dah. Siap dah. Kotoran di tubuh beres. Tubuh sudah bersih. Lepas dia tu barulah kita mula mandi wajib dengan air segantang. Ni ada orang kata sudah mandi baru niat mandi wajib. Dia kata sudah mandi niat mandi wajib macam mana pula? Sudah mandi mana apa? Kita mandi bersabung siap dah, bersih dah mandi, tapi belum lagi mandi wajib, niat pun belum. Beres dah, bersih dah tubuh kita. Kita pun ambil air sedikit, kita pun mandi hak segantang tadi tu. Ambil air kita basuh kepala, lepas tu basuh tempat-tempat yang nak kena selati, tempat-tempat yang kena masuk air ni kena jaga, pusat-pusat ke apa, tempat-tempat yang berlipat, baru kita jalan air sikit. Tu barulah air segantang. Hak mandi seumpama tu sunat jangan kita lap. Sunat jangan lap. Sebab apa? Di satu tubuh kita ni air mandi wajib, air ibadah. Tu jangan lap. Tapi kita mandi seumpama tu tidak sejeh-sejeh lah. Sebab kita guna air tu tak jadi sejeh-sejeh. Sebab tu bila sebut kata kalau mandi wajib bukan wuduk je sunat jangan lap. Mandi wajib pun sunat jangan lap. Kita sejeh-sejeh. Itu mandi wajib kita. Bagaimana? Kena belajar juga sekali-sekala tu. Dapat mandi wajib yang sebenar, air mengangkat ada besar, air ibadat yang sebenar, kemudian biar dia meresap kering di dalam anggota tubuh kita, jangan kita lap. Tapi hak mandi wajib hak segantang, hak air ibadat, bukan air mandi hak yang israf tu yang berlebihan. Itu air makruh, lap cepat-cepat sebab air makruh. Air makruh. Apa kita nak mulak? Lap cepat-cepat. Tapi memang disunatkan kita nak mandi wajib, kita bersihkan tubuh kita daripada najis dan daripada kotoran. Mana kotoran? Daki-daki. Macam mana kita nak bersihkan daki-daki tubuh kita? Bersabung terlebih dahulu. Siap. Bersih. Barulah mula mandi wajib. Dengan air yang segantang. Lepas tu jangan kita lap air mandi wajib. Air itu adalah air ibadah. Far'un law ada khalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghasli anil hadasi aw la biqasdin ba'da niyatil junubi aw taslisi wajhil muhdith aw ba'da raslil ula in qasada iktisar 'alaiha bila niyati iqtirafin wala qasdi akhzil ma'i li gharadin akhar. Jawab dianya sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadih. Sara tu jawab pada kata lau ada khalal mutawaddi'u yadahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.